Fokus kita sekarang berkaitan surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Berkaitan dengan asap yang Allah janjikan akan ditimpakan ke atas orang yang menderhakai Allah dan dia akan menyelimuti manusia. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan asap itu sudah datang. Tafsiran sahabat Abdullah ibn Mas'ud macam ustaz yang mulia sebutkan tadi. Dan dia sudah datang di zaman Nabi. Ketika mereka mengingkari ajaran Rasulullah, maka Allah mendatangkan pengajaran kepada mereka dalam bentuk asap yang telah kita sebutkan tadi. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Talib, disusuli oleh Imam Hasan Al-Basri dan lain-lainnya berdasarkan rujukan yang saya sempat baca, tafsir Ibn Kathir dan tafsir Al-Azhar oleh Hamka, mengatakan bahawa tidak, asap ini belum datang. Subhanallah. Ia tanda besar hari kiamat. Ia bakal menimpa manusia, tetapi di akhir zaman bagi sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia belum datang. Apatah lagi mereka memperincikan, mendalami ungkapan yakshannas. Yakshannas artinya dukhon ini, asap ini akan menyelimuti annas. Annas ini agak umum, agak global. Bukan sekadar mereka di Mekah, tetapi ia universal. Sebab itu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ia belum datang. Apatah lagi dikaitkan dengan hadis yang sahih. Sebagai contoh, riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang 10 tanda-tanda besar kiamat. Dan sudah pasti 10 tanda-tanda besar kiamat hanya akan datang ketika menghampiri kiamat. Ulama bila mengkaji hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, mereka mengaitkan juga dengan sebuah hadis bahawa Nabi SAW pernah menegaskan tanda-tanda besar ini dia akan datang secara bersusulan. Jika datang satu, akan disusuli oleh suatu yang lain. Seperti manik-manik yang ditali, ketika putus, jatuh satu manik, disusuli oleh manik yang lain secara yang berdekatan. Maka sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma justru mengatakan ia berkaitan dengan tanda besar. Tanda besar berkaitan dengan era yang hampir sangat dengan kiamat. Maka Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 bagi sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lainnya ialah berkaitan dengan tanda besar Ad-Dukhan. Ia bukan asap biasa, tetapi asap yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, Al-Quran ayatnya jelas. Hadis Nabi tentang tanda-tanda besar kiamat juga jelas. Cuma perinciannya tidak begitu jelas. Melahirkan pandangan ataupun apa yang kita namakan sebagai ijtihad. Ijtihad oleh orang-orang yang berkelayakan. Maka ada ulama mengaitkan Ad-Dukhan, asap. Asap itu terhasil kesan daripada nuclear war, perang nuklear, dan itu juga munasabah sebab menghasilkan asap yang membunuh. Tapi pendapat kedua berkaitan dengan asteroid. Apatah lagi ayat yang dibacakan tadi, ada ungkapannya iaitu yang berbunyi yauma ta'tis sama, pada hari langit akan mendatangkan dukhan. Maksudnya besar kemungkinan ia akan datang dari atas, dari penjuru langit atas, from up there. Maka melahirkan pandangan bahawa berkemungkinan ia dalam bentuk asteroid. Apatah lagi, lebih kurang 66 juta tahun terdahulu, asteroid iaitu satu bongkah besi dan logam bercampur batu sebesar 15 km garis pusatnya telah jatuh menghentam bumi yang kita kenali sekarang sebagai Mexico 66 juta tahun terdahulu, menyebabkan
dinosaur pupus sama sekali. Jika ini pernah berlaku dengan dahsyatnya, tidak mustahil dia berulang. Apatah lagi sebenarnya asteroid ini kaya di sana. Dipanggil sebagai sungai asteroid ini, iaitu antara planet Marikh dan juga Zuhal. Malah saintis mengatakan asteroid iaitu bongkah batu dan logam, asteroid berukuran garis pusat 100 meter lebih. Jumlahnya yang ada di sana ialah 150 juta asteroid sudah menanti. Pandangan daripada saintis yang mengkaji nampak ya ada perkaitan juga dengan hadis dan Al-Quran, yang mana logiknya, kemanasabahannya masih ada. Sebab duhan ini kita faham, duhan ni asap, bukan alam ghaib, bukan alam selepas mati. Dia alam kita, alam nyata. Dan kita bila Nabi sebut ad-dukhan, surah menyebut ad-dukhan, rata-ratanya manusia ni dia boleh faham asap, cuma asapnya bagaimana. Maka manasabah asap yang Quran sebut, Nabi sebut dengan kajian-kajian saintifik itu, boleh kita hubung dalil untuk lebih memahami.